Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Prof. Mada Dr. Rahayu binti Abdul Ghani dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okey, hari ini saya akan bentangkan mengenai pelaksanaan struktur gaji berasaskan kerja di organisasi perkhidmatan. Saya Nur Alia Tira binti Muhammad Jubri, A168295. Okey, pengenalan. Definisi struktur gaji. Struktur gaji adalah susunan grade gaji untuk jawatan yang telah dibentuk oleh organisasi. Struktur gaji berdasarkan pekerjaan adalah jenis sistem pempasan yang paling tradisional di mana bayaran ditetapkan berdasarkan pekerjaan itu sendiri. Pekerja diberi gaji atau upah berdasarkan pekerjaan yang mereka sedang lakukan. Kelebihan struktur gaji berdasarkan kerja, yang pertama, penekanan pada pengkhususan dan kepengurusan. Yang kedua, mudah untuk mentadbir. Yang ketiga, stabil dan boleh diramal. Yang keempat, digunakan dalam pelbagai situasi. Okey, perkhidmatan adalah merupakan aktiviti yang membantu dan memberi faedah kepada perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan insurans, perkhidmatan pelancongan, perkhidmatan pembaikian dan penghantaran makanan dan barangan. Kajian kami memilih perkhidmatan syarikat Grab. Okey, latar belakang Grab. Grab dulu menggunakan nama MyTaxi atau Grab Taxi. Sekarang ni mereka lebih menggunakan nama Grab. Okey, Grab adalah industri yang lebih kepada pengangkutan, penghantaran dan perkhidmatan kewangan. Ditubuhkan pada Jun 2012 sebagai Grab Taxi. Pengasas dia seperti yang kita tahu iaitu Anthony Tan dan rakannya iaitu Tan Hoi Ling. Ibu pejabat mereka dulu ada di Malaysia pada 2012 hingga 2014 dan sekarang telah berpindah ke Singapura. Okey, apa yang Grab ni keluarkan? Aplikasi mudah alih dan laman web. Yang selalu kita guna aplikasi Grab tu. Okey, perkhidmatan yang mereka tawarkan seperti Grab Taxi, Grab Bike, Grab Hitch, Grab Express, Grab Pay, Grab Food dan Grab Car. Okey, yang sering masyarakat guna sekarang adalah Grab Car dan Grab Food. Seterusnya rakan seperjuangan saya akan bentangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asal Zubir bin Saleh, nombor matriks E168358, meneruskan pembentangan ini mengenai kajian lepas terhadap struktur gaji berasaskan kerja dan sektor perkhidmatan. Saya meneruskan pembentangan ini pada topik yang pertama, yaitu kajian lepas terhadap gaji. Dari sudut bahasa, ganjaran berarti pempasan, saraan atau sistem gaji dan upah. Ianya sering digunakan dan hanya ditukar ganti dalam organisasi, tetapi ia merujuk kepada maksud yang sama. Petikan daripada Cross 1995, Milkovich dan Newman 2008, Rajkumar tahun 1996. Daripada sudut organisasi, ganjaran merupakan salah satu fungsi pengurusan sumber manusia yang kritikal. Ianya perlu direka dan diurus secara teratur bagi memperuntukkan pelbagai jenis ganjaran kepada pekerja yang menyempurnakan tugas atau perkhidmatan mereka. Anthony, Preu dan Kachmar pada tahun 1996. Majikan biasanya memperuntukkan ganjaran kewangan atau ganjaran bukan kewangan kepada pekerja berdasarkan kesepadanan kerja, tempoh perkhidmatan dan prestasi pekerja tersebut. Ianya dipetik daripada Maurice, Goldman, Rowe dan Bechere pada tahun 1995. Mereka bentuk struktur ganjaran secara am memerlukan seseorang yang khusus bagi menentukan struktur gaji tersebut, kerana struktur gaji ini amat penting bagi menentukan daya saing sesuatu organisasi di dalam pasaran. Seterusnya adalah struktur gaji berasaskan kerja. Secara amnya atau secara tradisinya, sistem pempasan ini dirancang dengan ketat dan diberikan kepada pekerja berdasarkan kerja mereka yang mereka telah laksanakan. Penyidikan terdahulu telah menyimpulkan bahawa pekerja adalah sumber yang sangat penting dalam organisasi, dan untuk memuaskan para pekerja, mereka haruslah memenuhi keperluan mereka terlebih dahulu. Struktur gaji berasaskan kerja adalah struktur gaji yang paling tradisional, di mana gaji ditetapkan berdasarkan kerja yang mereka lakukan. Pekerja diberi kerja berdasarkan pekerja yang mereka sedang laksanakan, dan ianya berbeza dengan struktur gaji yang lain seperti struktur gaji berdasarkan kemahiran. Struktur gaji berdasarkan kerja, meskipun
dianggap tradisional, tetapi ianya mempunyai pelbagai kelebihan. Antara satunya ialah struktur ganjaran berdasarkan kerja, memberi kejaran kepada senioriti pekerja dan memberi pampasan ataupun gaji berdasarkan jangka masa perkhidmatan seseorang. Struktur gaji berdasarkan kerja ini menganggap bahwa pekerja lebih berharga bagi organisasi mengikut tempoh masa mereka bekerja. Struktur gaji berdasarkan kerja ini amat memotivasikan para pekerja karena ia memotivasikan pekerja untuk menunjukkan prestasi yang baik. Gaji akan meningkat apabila prestasi pekerja menaik, dan kritikan kenaikan gaji cukup mudah. Pekerja sadar bahwa peningkatan prestasi mereka menentukan tahap bagi gaji mereka. Seterusnya adalah kajian mengenai sektor perkhidmatan. Menurut Lovelock, Vandermeer, dan Lewis pada tahun 2001 dalam buku mereka pada halaman 7, perkhidmatan adalah kegiatan ekonomi yang mencipta nilai dan memberi manfaat untuk pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai akibat daripada perubahan yang diinginkan dalam atau bagi pihak penerima perkhidmatan. Terdapat banyak klasifikasi bagi sektor perkhidmatan, dan antara satunya ialah perkhidmatan high touch ataupun high tech, dan perkhidmatan yang diberikan secara diskret ataupun berterusan. Ini dipetik daripada Gronrus pada tahun 2000. Selain daripada dua kategori utama tersebut, terdapat lagi satu jenis sektor perkhidmatan, yaitu perkhidmatan tersembunyi. Ianya termasuk seperti perkhidmatan, pengambilan pekerja, penerbitan, perakaunan dan perundangan, pentadbiran gaji, pembersihan pejabat, dan lain-lain lagi. Ianya dipetik daripada Lovelock, Vandermeer, dan Lewis pada tahun 2001. Berdasarkan petikan Wu pada tahun 2007, Shingal pada tahun 2013 dan 2014, dan Singh dan Kaur pada tahun 2014, mereka telah mendakwa bahwa India dan China telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang menaik, dan ianya berkait rapat dengan perkembangan dramatik sektor perkhidmatan. Pembangunan ekonomi sektor perkhidmatan adalah satu-satunya cara untuk mempromosikan ekonomi, penyesuaian struktur, dan mempercepat transformasi pertumbuhan ekonomi. Dipetik daripada Zhu pada tahun 2015. Terdapat satu lagi petikan daripada tokoh-tokoh yang mengkaji mengenai sektor perkhidmatan ini yang menunjukkan bahwa sektor perkhidmatan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa kelembapan di sektor perkhidmatan telah menurunkan produktiviti pekerja di seluruh ekonomi daripada lebih 4% pada tahun 1976 sehingga 1989 hingga ia berkurang 2% pada tahun 1999 sehingga 2004. Dipetik daripada Jones dan Yun pada tahun 2008. Ianya menunjukkan bahwa sektor perkhidmatan ini amat penting, dan apabila ia menurun, ia juga akan mempengaruhi produktiviti pekerja di seluruh ekonomi untuk menurun. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kajian tinjauan ini merupakan kajian yang menggunakan data kualitatif yang dipungut melalui kaedah temu bual. Sampel ini terdiri daripada 2 responden yang bekerja di dalam organisasi perkhidmatan Grab. Responden pertama merupakan seorang pemandu Grab yang memberi perkhidmatan pengangkutan kepada pelanggannya. Dan manakala responden yang kedua adalah seorang penghantar makanan bermotosikal Grab. Temu bual bersemuka digunakan dalam kajian ini untuk memahami lebih secara mendalam mengenai pelaksanaan struktur gaji berasaskan kerja dalam organisasi perkhidmatan Grab ini. Kaedah temu bual yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis temu bual separuh struktur. Dengan menjalankan temu bual separuh struktur, ianya memberikan satu gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan struktur gaji berasaskan kerja dilaksanakan oleh organisasi perkhidmatan Grab ini. Seterusnya, kajian ini juga dapat mengumpulkan data-data sekunder melalui laman sesawang rasmi organisasi Grab.
Kami juga dapat mengumpulkan dan menganalisis data-data dengan lebih tepat dan padat melalui laman sesawang ini. Syarikat Grab ini menawarkan beberapa jenis perkhidmatan, antaranya taksi, hantaran makanan dan juga barangan. Syarikat Grab ini juga merupakan syarikat perkhidmatan yang menggunakan pelaksanaan struktur gaji berasaskan kerja. Perkhidmatan aplikasi ini memberikan peluang kepada dua kategori, iaitu pemandu taksi dan juga penghantar makanan bermotosikal. Bagi yang pertama, perkhidmatan GrabCar merupakan perkhidmatan taksi ataupun e-hailing yang mempunyai beberapa variasi kepada pengguna seperti Just Grab si penumpang, Grab Taxi dan juga GrabCar Premier. Ia juga menawarkan peluang kepada pemandu-pemandu taksi untuk berdaftar di bawah Grab sebagai mata pencarian mereka. Pemandu Grab memperoleh gaji mengikut jarak dan masa bagi sesuatu pekerjaan itu. Di dalam laman web rasmi Grab, mereka memaparkan kadar bayaran minimum yang akan diterima oleh pemandu Grab itu. Bayaran yang terpakai kepada pemandu Grab adalah seperti bayaran asas sebanyak RM1 dan juga bayaran minimum yang akan diterima oleh pemandu tersebut sebanyak RM5 bagi setiap kerja yang dilaksanakan. Kebiasaan pemandu Grab akan menerima bayaran mengikut jarak, iaitu 70 sen hingga ke 95 sen untuk setiap kilometer. Manakala untuk bayaran mengikut jarak yang dihaskan kepada pemandu Grab Taxi yang dibayar sebanyak 20 sen hingga ke 30 sen bagi setiap minit perjalanan itu. Kadar bayaran di lapangan terbang Kuala Lumpur iaitu KLIA dan juga KLIA 2 adalah sebanyak RM65. Bayaran ini adalah tetap kerana persaingan yang tinggi di lokasi itu. Bagi pemandu yang menyediakan perkhidmatan GrabCar Premium, mereka akan mendapat kadar bayaran yang lebih tinggi berbanding variasi Just Grab. Ini kerana mereka menyediakan kereta yang mewah dan juga memberikan perkhidmatan yang lebih selesa kepada penumpang. Satu contoh perjalanan atau kerja yang membolehkan pemandu tersebut mendapat bayaran gaji daripada syarikat Grab. Okey, andaikan ada satu penumpang yang menempah Grab Taxi daripada destinasi A ke destinasi B sejauh 20 km. Maka pemandu tersebut akan menerima bayaran sebanyak RM5 apabila 20 km itu didarabkan dengan 70 sen. 70 sen itu adalah untuk 1 km. Okey. Dan ditambah pula dengan bayaran asas Grab sebanyak RM1. Para pemandu Grab ini juga dapat mengeluarkan gaji mereka pada bila-bila masa yang mereka mahukan dan waktu bekerja mereka juga adalah fleksibel. Kategori pekerjaan kedua yang ditawarkan oleh syarikat Grab adalah GrabFood. GrabFood merupakan perkhidmatan penghantaran makanan dan juga barangan seperti dokumen, bungkusan dan hadiah. Pekerja GrabFood ini akan dibayar mengikut setiap perjalanan yang telah ditempah oleh pelanggan melalui aplikasi Grab. Pekerja GrabFood ini merupakan individu yang bermotosikal yang lebih dikenali sebagai rider GrabFood. Selain daripada gaji untuk setiap tempahan, mereka juga akan menerima insentif dan bonus. Bagi maklumat yang terdapat dalam laman web rasmi Grab, mereka hanya memaparkan jadual bagi kadar bonus mingguan mengikut bandar. Oleh yang demikian itu, kami membuat perbandingan untuk bonus yang diterima oleh pekerja GrabFood di kawasan sekitar Lembah Kelang dan Kuching. Berdasarkan jadual tersebut menunjukkan bahawa bonus yang diberikan kepada pekerja GrabFood di kawasan sekitar Lembah Kelang seperti Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya adalah lebih tinggi berbanding bonus pekerja GrabFood di Bandar Kuching, Sarawak. Pada waktu puncak, pekerja penghantar makanan di syarikat Grab ini akan mendapat bonus sebanyak RM2 hingga ke RM3 di kawasan Lembah Kelang, dan di kawasan Kuching pula bonus tersebut boleh mencapai hingga RM1.50 ke RM2.50. Waktu puncak ini adalah pada pukul 11 hingga 1 petang dan pukul 6 petang hingga 8 malam, di mana bonus ini akan meningkat dari 2 hingga ke 3 kali ganda. Bonus pada waktu biasa pula
yang diterima di kawasan Lembah Kelang adalah sebanyak RM1. Manakala pekerja GrabFood di kawasan Kuching menerima bonus pada sekitar 50 sen sahaja. Kumpulan kami telah menemu bual dua orang pekerja penghantar makanan Grab iaitu Encik Muhammad Amirul Aswad dan Encik Hamzah. Temu bual ini bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam bagi struktur gaji berasaskan kerja ini. Untuk bahagian pertama, kedua-dua informan menyatakan syarikat Grab tidak mempunyai kadar gaji yang tetap. Hal ini kerana mereka hanya menerima bayaran daripada Grab apabila mereka menghantar barangan dan gaji mereka akan dibayar mengikut jarak lokasi pelanggan itu. Bahagian kedua pula iaitu sistem penggiliran kerja. Informan pertama berpendapat bahawa mereka menerima pesanan secara rawak. Ini menunjukkan bahawa aplikasi Grab ini tidak diselaraskan untuk memberikan sesuatu kerja itu mengikut giliran kepada rider GrabFood. Seterusnya, untuk bahagian ketiga, waktu bekerja rider GrabFood ini adalah fleksibel dan anggaran pesanan yang diterima oleh mereka adalah sebanyak 7 sehingga 20 pesanan untuk sehari. Kumpulan kami telah membuat anggaran gaji yang telah diperoleh informan berdasarkan temu bual kerana mereka tidak mempunyai gaji yang tetap. Daripada pengiraan untuk anggaran gaji itu, Encik Aswad menerima gaji sebanyak RM65, manakala Encik Hamzah hanya mendapat bayaran sebanyak RM50 sehari. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perbezaan gaji yang diterima oleh mereka ini. Antaranya, rider GrabFood akan mempunyai kebarangkalian untuk menerima pesanan yang lebih tinggi di Bandar Kuching disebabkan oleh penduduk yang ramai. Akhir sekali, untuk bahagian risiko pekerjaan, rider GrabFood ini tidak dikenakan pemotongan gaji sekiranya berlaku masalah dalam servis penghantaran makanan mereka. Namun begitu, akibat daripada masalah tersebut, ia boleh menjejaskan penilaian atau rating mereka yang menyukarkan mereka untuk mendapatkan pesanan. Kerana dari pesanan itulah mereka memperoleh gaji yang dibayar oleh Grab. Rider GrabFood ini juga tidak terlepas daripada risiko kemalangan, masalah teknikal aplikasi Grab dan juga tercicir atau tertumpah makanan. Mereka ini sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga atau berhati-hati bagi mengelakkan diri mereka daripada ditimpa kemalangan semasa menggalas tanggungjawab menghantar pesanan kepada pelanggan. Okey geng, dah last dah. Okey, kesimpulannya banyak kemudahan yang diperoleh daripada syarikat Grab. Lepas tu tambang yang berpatutan dan jelas berbanding dengan taksi, kenderaan yang selesa dan bersih sebab dia syarikat telah menetapkan tidak boleh melebihi 5 tahun. Kemudian penghantaran makanan yang pantas menggunakan aplikasi GrabFood. Okey, akhir sekali peluang pekerjaan yang banyak. Syarikat Grab menggunakan konsep semakin banyak kerja yang kita lakukan, semakin banyak pendapatan kita. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.